wabarakatuh. Dan selamat sejahtera anak-anak SPM 2021. Baik, pertama terima kasih kepada Ustaz Mawaridi, moderator kita pada pagi ini yang sentiasa berusaha bersama tim IDIDIK untuk kita berkongsi ilmu. Pada hari ini kita nak kongsi tajuk bab 1 tingkatan 4. Saya harap pelajar boleh bersiap sedia lah. Boleh bagi reaksi di chat. Sekiranya nak bertanya, dalam 1-2 minit ni kita tunggu rakan-rakan kita. Untuk tajuk kita pada pagi ini ialah tajuk Mesir Purba dan Mesopotamia. Dua tajuk yang pada cikgu dia cukup penting untuk kita faham. Dan kalau kita faham, memang kita boleh skor dengan soalan ini. Dan kita kena ingat bahawa anak-anak sementara tunggu rakan-rakan kita hadir ini, kita tengok sedikit perkongsian di PowerPoint. Cikgu tak besarkan PowerPoint ini sebab bukan ini yang kita nak highlightkan. Kita nak highlightkan ialah analisis nanti. Baik. Kalau kita tengok soalan ni SPM, oleh kerana kita ulang kaji, salah satu yang pelajar perlu tahu ialah analisis. Jadi, objektif kita hari ini, cikgu letak 3 je. Yang pertama, pelajar dapat memahami tajuk ini dengan topik yang utama di soal. Itu yang pertama. Yang kedua, kita dapat menjawab soalan utama dalam SPM tahun lepas. Yang ketiga, kita nak tengok kekerapan yang disoal. Kalau 3 ini kita boleh faham, cikgu yakin anak-anak SPM di hadapan cikgu ini, di hadapan komputer ke, di hadapan handphone ke, dapat menguasai apa yang cikgu bagi tahu SPM pada tahun depan. Jadi kelas kita akan selang-seli selepas ni. Minggu ini kita buat latih to be untuk bab 1. Minggu depan kita akan masuk balik bab 8 tingkatan 5. Jadi cikgu harap pelajar-pelajar dah boleh bagi sedikit respon lah. Okey, terima kasih cikgu nampak sini dah ada Adam, Rusilawati, Fatimah. Okey, waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, baik. Kita mulakan dengan analisis. Analisis ni penting anak-anak. Analisis ni penting supaya kita tahu tajuk ini apa yang pernah keluar, apa yang disoal. Baik. Kalau anak-anak ada buku teks, ada buku rujukan, boleh tanda. Kita tengok soalan Mesopotamia ini, kali terakhir disoal dalam SPM ialah tahun, kalau kita tengok di sini kalau kita nampak ialah 2014. 2014. Kalau kita nampak pada skrin, kalau pelajar tengok di situ, pelajar akan nampak yang disoal ialah tentang keistimewaan tamadun Mesopotamia itu. Dia nak sumbangan, ini tahun 2006. Tahun 2014, dia minta keistimewaan. Yang ini, kedua-duanya hampir sama. Hampir sama. Itu kita faham dulu. Okey. Yang ketiga, tengok soalan yang terakhir dalam Mesopotamia ini. Yang disoal ialah SPM ulangan tahun 2018. Okey, ini soalan esei 2018 ialah soalan struktur. Baik, apa yang disoal? Yang disoal sama juga, cikgu letak dengan pen merah di sini anak-anak. Yang pertama ialah sumbangan. Nanti bila sampai sumbangan, jangan kita hilang markah. Yang kedua, kesan sumbangan.
Yang ini berkait. Dapat A, automatik kita dapat B. Okey. Yang ini ialah Mesopotamia. 2018 SPM 2014. Hampir 6 tahun tidak disoal. Sebaliknya tajuk Mesir Purba dalam SPM kali terakhir keluar ialah tahun 2008. Lagi lama. Udah lama dalam store. 2008 ni kita wajib lulus 2013. Apa yang disoal sama. Sumbangan. Jadi kalau pelajar kita nampak apa yang cikgu tayang ini, apa yang cikgu tunjuk, apa yang kita bincang, kalau pelajar memahami sumbangan, pelajar sudah berada dalam suasana yang selesa lah. Ini SPM. SPM ulangan sama juga. Dia tanya soalan struktur, sumbangan juga. Okey. Jadi saya minta, cikgu minta pelajar, bila kita sampai kepada sumbangan, kita boleh berhenti sekejap dan membaca. Cuba pelajar bagi sedikit respon apa sumbangan yang pelajar tahu dalam tamadun Mesopotamia dan Mesir Purba. Boleh tulis dekat chat kita di YouTube. Cikgu tayang di sini. Pelajar nampak, cikgu letak. Sambil-sambil tu cikgu tengok juga apa yang pelajar faham tentang sumbangan tamadun Mesopotamia dan Mesir Purba. Okey, boleh tulis dekat chat. Farid, Amirul, Nadira, kita dah ada 59 pelajar. Pagi-pagi pukul 9 pun macam ini, pukul 11 pun sama. Tak apalah sebab ini boleh kita tengok berulang kali. Okey? Pelajar boleh bagi respon kalau ada. Okey, Syazwani, seni bina piramid. Good. Itu fakta. Seni bina piramid. Good. Nanti kita akan huraikan lagi. Rajeswari, penciptaan roda dan kincir air. Good. Itu Mesopotamia. Sistem tulisan Daniel. Dua-dua sistem tulisan Mesir Purba pun ada. Hieroglif, uniform bagi Mesopotamia. Good. Reka bentuk Fadil. Reka bentuk. Mungkin reka bentuk tu kita boleh perincikan. Baik. Bermaksud anak-anak memahami tajuk ini. Saya yakin kita faham. Jadi bila kita tengok di sini, cikgu nak mulakan kelas kita hari ini dengan kertas satu. Sedikit saja. Kenapa kertas satu kita ni gagal? Selalu pelajar tanya, cikgu kertas satu saya kenapa tak boleh skor? Walaupun markahnya 30%, pertama kita tengok kenapa pelajar ini dia tak kuasai kertas satu, cuba pelajar tengok dekat skrin. Dia ada 4. Cikgu tak besarkan minta maaf. Skrin cikgu tak besarkan. Yang pertama, jarang pelajar kita buat latihan kertas satu. Kalau pelajar Perak, semua sekolah dah dibekalkan modul Kejora ataupun Kejo A. Cikgu minta pelajar Perak buatlah modul itu. Kertas satu. Kita nak buat berulang kali, boleh buat banyak kali benda yang sama. Okey, kenapa kita kurang markah kertas satu? Pelajar banyak tumpu kepada kertas dua. Dua ini pun dah cukup. Jadi hari ini, kita nak tengok sedikit analisis. Tengok analisis ini. Kertas satu, kalau pelajar nampak, dia bukanlah tajuk yang banyak disoal. Cuba pelajar tanda di situ. Good, HR baru masuk. Astronomi, matematik, okey, penciptaan solar. Good. Solar, betul tu. Tengok betul solar ke kalender ilmu astronomi. Bagus anak-anak cikgu hari ni aktif. Good. Okey, sekarang berikan tumpuan pada skrin. Kita nak sentuh sedikit saja kertas satu, lebih kurang dalam 10 minit. Kertas satu sama juga macam kertas dua. Kalau Mesir Purba, berilah tumpuan kepada sumbangan. Cikgu nak mulakan dengan Mesir Purba dulu.
Kenapa Mesir Purba? Sebab tahun lepas, kalau pelajar tengok, di sini, pada skrin tu, mungkin kecil tak apa, tajuk yang paling banyak disoal dalam percubaan negeri-negeri ialah Mesir Purba. Jadi pelajar mungkin boleh tengok semula tajuk ini, dan tajuk ini juga, Mesir Purba juga tahun ini dijadikan sebagai tajuk fokus selain daripada Indus dan Mesopotamia. Okey. Jadi nak tak nak, pelajar kita tak ada pilihan. Kita tak ada pilihan. Kalau Mesir Purba sikit saja soalan yang disoal. Kalau cikgu letak di sini, apa jawapan 2006 ini? Mungkin pelajar dah jawab dah pun. Apa jawapan 2006? Kalau dapat saya soalan macam ni, apa kita nak buat? Apakah kesimpulan apabila Howard Carter menemui mayat Tutankhamun yang diselaputi emas? Cuba kita tengok soalan ini. Ini konsep kita kena cari satu saja jawapan dia. Kalau pelajar dah pernah jawab, apa jawapan ini? Apa jawapan? Mungkin cikgu boleh tengok pelajar tulis dekat chat. Kalau ada. Okey, ramai jawab B. Good lah B. Ada yang jawab selain pada B? Okey, tak ada. Maksudnya pelajar okey lah tu. Kalau kita tengok di situ, kita nampak jawapannya ialah percaya kepada konsep hidup selepas mati. Good. Itu soalan pertama, 2006. 2007 tak ada, 2008, 2019, tahun lepas. Dia tanya tentang rumusan juga. Yang atas tadi rumusan juga. Kesimpulan. Rumusan yang ini ialah Tuhan yang disembah. Re, Ra, Atum, Amun. Apa jawapan dia? Mungkin pelajar dah jawab. Menafikan kehidupan selepas mati. Mengapalkan monoteism. Roh nenek moyang. Dan unsur alam. Mana jawapan dia? Ini mungkin ada yang tumpah sikit kot. Ada yang salah kot yang ini. Cuba kita tengok di sini. Ramai pelajar joker D. Daniel A. Okey, D. Bermaksud pelajar kalau kita tengok di sini, jawapan yang sesuai untuk di sini ialah apa? D lah. Sebab dia ada unsur angin. Percaya kepada angin, Amun-Re. Dia percaya kepada langit dan sebagainya. Good. Bermaksud pelajar dah jawab. Cikgu yakin. Sebab seperti cikgu bagi tahu, objektif dalam tajuk Mesir Purba ini bukanlah perlu kita risau sangat. Namun begitu jangan salah. Yang terakhir, cikgu nak tunjuk ialah soalan tulisan. Dia keluar gambar tulisan macam ini. Ini soalan kita kategorikan fakta. Ini soalan fakta. Bermaksud pelajar tak boleh salah. Tulisan tersebut dicipta oleh masyarakat. Tajuk kita Mesir Purba. Mesir Purba lah. Ini Mesir Purba. Tulisan hieroglif. Okey. Nampak dua tulisan 2010. Jadi cikgu minta anak-anak perkongsian kita dalam 5 minit awal ini, kita nak kenal pasti dalam kertas satu yang pernah disoal dalam Mesir Purba ialah yang pertama ialah dua soalan rumusan. Bermaksud pelajar kena baca semua. Dua soalan yang berkaitan dengan tulisan, satu soalan yang berkaitan dengan sumbangan. Kalau kertas dua, kebanyakannya sumbangan. Okey?
Ini ialah Mesir Purba. Sama tak dengan Mesopotamia? Okey, cuba tengok atas. Mesopotamia, kalau kita tengok Mesopotamia ni, cikgu letak balik. Mana cikgu letak tadi Mesopotamia, okey, good, sini. Okey, apa yang pelajar perlu faham dalam Mesopotamia ialah pintu gerbang tu, zigurat. Kalau kita tengok pintu gerbang, dia keluar 3 kali. 3 kali kali terakhir yang disoal ialah pintu gerbang. Jadi kita tengoklah soalan pintu gerbang. Ini. Apa fungsi zigurat? Soalan SPM ulangan 2016. Okey, cikgu minta respon pada chat. Apa fungsi zigurat? Kalau tengok di sini, melambangkan kekayaan. Good, Aina terus direct saja kalau tengok tadi, kalau kita tengok zigurat, kena tak dengan jawapan cikgu tu? Kekayaan tu, cuba tengok soalan SPM ulangan kita tu 2016, ada tak kekayaan? D Okey, good. Aina Syakira. Ini Syakira C. Good. Aina melambangkan kekayaan. Nurul Syafiqah D. Okey, good. Kalau kita tengok anak-anak, jawapan dia ialah di sini. Kalau kita tengok, tadi ada yang jawab C. Cuba tengok ada yang jawab kubu pertahanan. Tapi kalau kita tengok di sini ialah menjalankan upacara keagamaan. Kita nampak di situ, itulah yang paling tepat. Ada tak lagi zigurat? Kalau kita tengok, ini pintu gerbang tadi, Aina ada cakap jawab lambang kekayaan. Di link soalan tu. Good. Ada tak lagi kita tengok soalan berkaitan dengan zigurat? Tak ada. Satu itu je. Jadi, apa yang kita boleh buat rumusan dalam Mesopotamia, zigurat, Undang-Undang Hammurabi. Mesir Purba, sumbangan, tulisan. Good jadi pelajar boleh catatlah apa yang cikgu terangkan ni, pelajar boleh catat. Sebab kertas satu ni kita nak buat secara seimbas lalu, tapi kita tak nak tinggal. Sebab nanti ada pelajar mesej cikgu, kenapa cikgu Gani jarang sentuh kertas satu, tumpu kertas dua saja? Sebab untuk anak-anak, kita ada 1 jam. 1 jam ni bukan tempoh masa yang lama. Kalau di KFC lama nak makan, nak gigit tulang, itu lama. Kalau kita belajar ni 1 jam pendek sahaja. Okey. Jelas setakat ini? Kalau jelas boleh tulis dekat chat. Kalau nak tanya boleh tulis juga, nak tanya boleh. Cuba bagi 1 minit atau 2 minit. Kalau pelajar nak bertanya, kenapa Joker Master tu tarik balik mesej tu? Kalau nak bertanya, boleh bertanya. Berkaitan dengan kertas satu dulu sebelum kita masuk kertas 2 Mesir Purba. Kertas 2 Mesir Purba. Okey, terima kasih, syukran. Terima kasih. Syukran tu terima kasih lah. Okey, Nurul Syafiqah, Fadila. Okey. Syazwani. Okey, dan ramai lagi lah. Terima kasih. Okey. Kalau faham, barulah cikgu nak beri tumpuan kepada tajuk fokus kita, iaitu Mesir Purba dan Mesopotamia. Okey. Cikgu yang ini cikgu tak nak sentuh. Cikgu nak pergi kepada Mesir Purba ini. Berikan tumpuan kepada apa yang ada di skrin. Kalau pelajar nak snap, boleh snap, tak ada masalah. Kalau pelajar nak bahan ini pun cikgu boleh bagi. Bahan cikgu ni siap dengan video. Tapi hari ini mungkin kita tak tayang video lah. Boleh mesej cikgu Jiwa Tenang 35 Elias Jiwa Tenang 35 Baik. Okey, apa yang cikgu letak di sini pelajar? Tengok.
Sama yang cikgu ulang tadi. Cikgu letak biru bermaksud lama tak disoal. Mesopotamia, Mesir Purba. Mesir Purba ni dalam SPM wajib lulus langsung tidak disoal. Mesopotamia disoal sekali. Tak apalah inilah yang pelajar kalau nak tahu pada cikgu, inilah yang kita kena jelas dan faham betul-betul. Kalau nak snap ke, tak payah snap lah faham aja. Kalau kita nampak warna hijau, soalan SPM ini dia berulang-ulang. Tengok. Mesopotamia soalan ulangan dengan Mesopotamia soalan SPM sebenar. Dia ulangan, sumbangan. Kalau Mesir Purba, tak ada lagi dalam SPM yang terkini cikgu ambil sehingga 2010, dia juga tanya tentang sumbangan. Jadi kita perincikanlah sedikit sumbangan supaya bila keluar, tak adalah kita rasa galaknya. Cikgu Gani dah bagi tahu dulu. Dah baca dalam buku teks. Cikgu di sekolah pun dah bagi tahu. Dekat TV, pendidikan pun dah bagi tahu. Tiba-tiba keluar soalan, tak boleh jawab. Tak galat ke? Pada waktu itu baru tahu tangit, tinggi rendah, nak terkencing, nak terberak. Jadi kita tak nak. Jadi bila kita belajar, kita fokus. Saya nak fokus. Bab ini pentingnya sumbangan. Catatlah. Catat. Mesti ada catat. Okey. Bila kita dah tahu tajuk utamanya sumbangan. Okey. Kita tak payah fikir banyak lah. Kita dapat kenal 3 sumbangan utama pun cukup. Okey. Kalau kita dapat tahu Mesir Purba ini, cuba tengok, inilah yang kita nak beri tumpuan dalam kita buat latihan. Ciri-ciri, sumbangan, perundangan. Kertas 1 pun benda yang sama, kertas 2 pun benda yang sama. Jadi anak-anak, tandalah dekat buku teks tu. Kalau ada buku teks. Sebab buku teks, pelajar boleh minta di sekolah. Sebab bukan guna dah. Sekolah dah tak guna. Minta buku teks pada SPBT untuk saya ulang kaji. SPBT akan bagi. Cikgu yakin ramai pelajar dah ambil tindakan memohon buku teks tingkatan 4 di SPBT kot. Boleh kita guna nak buat ulang kaji waktu-waktu macam ini. Okey. Kalau kita tengok, cikgu guna sedikit bukan ini cikgu nak. Di sini Mesir Purba, kita tengok gambar sedikit. Okey, tengok gambar ini. Kenapa cikgu kata gambar ini penting? Ini adalah gambar utama. Di sekolah cikgu kalau buat Mesir Purba, cikgu takkan hilangkan gambar ini. Dia tak kisahlah gambar mana pun. Dia tak kisah gambar mana pun. Tetapi daripada gambar ini, kalau soalan dia tanya, katakan soalan dia tanya berkaitan dengan Mesir Purba ini, dia tanya, apakah sumbangan Mesir Purba yang anda tahu? Baik. Berdasarkan gambar saja. Berdasarkan gambar ini. Cikgu minta pelajar mindset kita letak huruf P. Okey. Apa yang kita nampak dekat gambar ini? Mesir Purba ini daripada kampung, dia jadi bandar dan jadi nom. Macam mana dia berubah jadi ketiga-tiga ini? Dia berubah bila adanya aktiviti. Good. Dengan gambar ini kita nampak sumbangan Mesir Purba ialah dari segi pertanian. P pertama. Kenapa pertanian? Kita jawab kenapa pertanian. Kerana limpahan. Limpahan, nampak gambar ni? Air Sungai Nil ni. Limpahan air dari Sungai Nil. Kita nampak limpahan ni yang membentuk lanar yang subur. Mungkin kita dapat 2 markah. Mungkin 3 markah. Cikgu ulang balik. Kampung
Bandar Nome tadi, dia maju kerana sumbangannya dalam pertanian. Okey. Nanti ada lagi P. Kenapa pertanian? Kerana maju dari segi sistem P yang kedua, iaitu pengairan limpahan air Sungai Nil. Nampak? Itu sumbangan. Dengan gambar kita dah dapat 1 ataupun 2 ataupun 3 markah. Apa lagi sumbangan Mesir Purba daripada gambar yang kita nampak, yang kita jelas? Bila pertanian maju, rakyat akan turun membina pertempatan. Itu dah cikgu sebut tadi. Daripada kampung, dia menjadi nome. Bila pertempatan ini maju, Sungai Nil ni besar. Maka Sungai Nil ini menyebabkan berlakunya aktiviti perdagangan. Good. Jelas setakat ini? Pelajar boleh catat sedikit dekat chat kalau tak faham. Cikgu tengok dekat chat. Di situ pelajar, kita ada 4 P. Cikgu ulang balik tadi. Biasanya ya, Aina, soalan tu berulang-ulang. Tapi bentuk soalan tu lain lah. Cikgu ulang balik P tadi. Yang pertama, pertanian. Kenapa pertanian? Kerana air Sungai Nil yang subur, iaitu pengairan. Bila subur, ramai datang P yang ketiga. Pertempatan. Bila pertempatan dah maju, ramai orang datang daripada kampung jadi bandar. Berkembangnya aktiviti perdagangan. Baik. Kalau pelajar faham itu saja, dah cukup dah pada cikgu. Itu sebab cikgu kalau pelajar yang sederhana, kita jangan hafal banyak. Kita hafal sikit, tetapi kita boleh jawab. Boleh jawab. Okey. Okey, apa lagi sumbangan kita nampak dalam Mesir Purba? Tadi, cikgu sebut, ini. Yang kedua tadi. Bila sebut perdagangan, pelajar bagilah contoh. Membentuk pusat pelabuhan. Pelabuhan. Seperti apa? Mungkin Tibis, Tinis, Memphis. Itu jawapan kita baik. Itu sebab pelajar, kalau kita tengok jawapan-jawapan yang baik, dia mesti ada fakta, huraian, contoh. Fakta, huraian, contoh, kita tak lari. Okey. Itu kita nampak. Apa lagi sumbangan? Cikgu tunjuk lagi kepada pelajar gambar. Nampak? Ini nak menunjukkan bahawa Sungai Nil ni besar. Dia besar dan nampak tempat ibadat, bandar-bandar, pusat P yang seterusnya, P yang kelima, pentadbiran juga di tepi Sungai Nil. Nampak? Besar tak besar ini P yang kelima. Tadi mula-mula tadi P apa? Pertanian. Kenapa pertanian? Dia ada aktiviti apa? Udah lupa kita ada pertanian, kita ada pertempatan, kita ada perdagangan, kita ada apa lagi? P. Satu lagi. Cikgu minta. P apa? Nak tunjuk baliklah. Sistem pengairan. P seterusnya apa dia? Pelabuhan. Good. P yang kelima, pelabuhan. P yang keenam, pusat keagamaan. Semuanya. Kita mindset dulu. Kita buat akronim ini, huruf P saja. Pusat keagamaan ni, dan P yang seterusnya, yang ketujuh, pusat pentadbiran. Cuba pelajar tulis dekat chat P yang cikgu dah sebut. Cikgu nak tengok pelajar ingat tak ingat. Cikgu tengok balik. P dia. Yang pertama tadi apa? Pertanian. Kalau pelajar tulis, pelajar ingat. Yang kedua, pengairan. P yang ketiga. P yang ketiga, pertempatan. P yang keempat,
perdagangan. P yang kelima, pelabuhan. P yang keenam, pusat keagamaan. P yang ketujuh, perbandaran. Banyak kalau pelajar boleh tulislah P kita pun P juga PKP sekarang pun P juga kerajaan kita guna PKP. Jangan tulis PKP udahlah nampak. Okey, ramai pelajar Afrina, Shelby good, Aisyah. Aisyah good, Aisyah tulis semua. Bagus Aisyah, 1 2 3 4 5 6 7 Aisyah good. Kita nampak di situ pelajar dah faham kalau soalan tanya yang berkaitan apa yang anda faham tentang sumbangan Mesir Purba. Itu belum masuk lagi piramid. P yang seterusnya, pembinaan piramid. P yang ke-8 tu, pembinaan piramid. Okey, good. Anak-anak, nampaknya jelas di situ tengok balik gambar kita. Cikgu, kenapa cikgu letak gambar ni cikgu? Sebab ada pelajar dia senang faham dengan gambar. Sebab ada setengah dia nak terus cikgu pelan-pelan. Okey. Ini bandar dia. Perbandaran tadi semua tepi Sungai Nil. Tibis, ini Memphis, good, terima kasih Fad, Okey, ini ialah carta organisasi ini ialah Firaun. Comel kan? Firaun Hatshepsut. Nama pun susah nak ngeja Ini Firaun ni apa dia? Apa sumbangan dia ni? Kalau pelajar boleh bagi tahu. Sumbangan Firaun ini ialah sumbangan dalam P yang pertama tadi. P apa? Ni sumbangan. Dia lah sumbang. Dia menukarkan padang pasir yang tandus menjadi subur dengan membina sistem pengairan yang membentuk sistem pertanian yang hebat Mesir Purba. Dia buat apa? Dia buat T. Terusan. Jangan pada tulis per pipe pula mana nak cari pipe pada waktu itu kan. Tak kenalah. Okey. Kita tengok ini perdagangan. Semua cikgu kalau boleh banyakkan P lah. Ini pengukiran. Hebat orang Mesir Purba dia ukir. Pengukiran. Ini tulisan, tak boleh lah petulisan, tak boleh kalau nak tulis P juga mungkin pelajar tulis dari sumbangan dari segi sistem penulisan, iaitu tulisannya ialah tulisan hieroglif. Daripada kita nampak hieroglif ni okey, ini tulisan dia macam paku-paku kita nampak di situ kan. Okey, laju sikit. Ini tulisan. Ini dalam bentuk seni bina. Ini adalah orang yang terlibat dalam seni bina. Kalau pertanian, Hatshepsut, seni bina, kita tak boleh lari daripada dua Firaun. Satu Imhotep, satu lagi Firaun Djoser. Imhotep ni kira macam orang kanan kepada Firaun Djoser lah. Okey, good. Cikgu laju sikit lah. Dia perubatan, semua P. Perubatan ni mumia lah. Kita nampak hebatnya masyarakat pada waktu itu. Dan kalau kita tengok kebanyakan jawapan-jawapan yang ada ialah daripada Mesir Purba. Cikgu dah buka jawapan ni, cikgu tak nak. Cikgu tunjuk terus jawapan. Tak ada tipu-tipu punya. Sebelum kita nak buat sedikit latihan, cuba tengok situ Adakah tamadun ini memberi sumbangan kepada peradaban manusia? Ini cikgu ambil soalan kebat ni. Ini cikgu Din, cikgu Syamsuddin, France. Cikgu ambil bahan dia, cikgu tayang ni. Satu lagi cikgu yang Sabah yang begitu kreatif menghasilkan bahan. Cikgu kongsikan bahan dia. Adakah tamadun ini memberi sumbangan kepada peradaban manusia? Soalan ditanya. Pelajar kena bagi ya
dan buktikan. Ya. Apa bukti sumbangan dia? Sumbangannya selain daripada piramid ni dia menggunakan batu bata sampai hari ini. Sistem tulisan, sampai hari ini kita guna sistem tulisan. Good, pelajar. Jadi bila dah faham, inilah kita nak tengok. Cuba pelajar jawab soalan cikgu. Okey, tengok gambar ini. Cikgu kecilkan sikit. Cikgu bagi masa pelajar. Tengok. Ini ialah mayat Tutankhamun. Pernah keluar dalam soalan objektif. Good. Soalan cikgu ialah, mengapa jasad Tutankhamun masih utuh? Kenapa dia masih utuh? Utuh ni maksudnya masih apa? Masih elok. Masih jelas. Markah, kalau kita dapat soalan, kita terus garis. Oh, dia nak utuh. Dua markah. Soalan tak ada huruf Roman. Bermaksud kita kena jawab ayat penuh. Okey, cuba pelajar bagi jawapan dekat chat. Kenapa dia masih utuh? Kenapa dia masih elok? Kalau ada pelajar, Mesir Purba menggunakan kaedah P. Good. Usna, gunakan P yang pertama itu. Pengawetan mayat. Bagus. Pengawetan mayat tu terus bagi contoh. Husna, bagi contoh. Jawapan Husna tu betul dah. Kerana mereka P yang kedua percaya kepada kehidupan selepas mati. Good. P yang kedua. Husna, memumiakan mayat. Itu sambung. Jawapan Husna, dia link dengan jawapan daripada Syukran. Dan Nurul, good. Pelajar nampak di situ, kalau kita nak letak di sini tadi, antara jawapan kita ambil, boleh kita ambil pengawetan mayat. Kita sambung lagi apa? Contohnya mereka memumiakan. Memumiakan. Apa lagi kita nampak? Itu jawapan pertama. Percaya kepada kehidupan selepas mati. Itu sebab kita nampak mereka meletakkan mayat itu dengan banyak artifak. Bagus, Jasmira. Selain pada pengawetan mayat, mungkin katakan perubatan mungkin. Mereka mempunyai sistem perubatan yang sangat hebat pada waktu itu. Bagus, Echa. Dia gabungkan semua. Itu soalan pertama. Nak 2 markah, kita bagi 3 markah. Lepas ni kita letak pen merah. 3 markah. Okey. Soalan yang kedua, rasionalkan. Kenapa mayat Fir'aun ini, kalau kita tengok, kenapa mayat Fir'aun ditanam bersama artifak? Tadi cikgu dah bocorkan jawapan di atas tu. Apa jawapan yang pelajar boleh bagi? Ini soalan yang macam ini, dia tinggi. Kita nampak. Mungkin kita katakan apa? Apa jawapan yang pertama? Jawapan yang pertama ini kita nampak ditanam bersama artifak kerana apa? Ini jawapan yang pertama yang boleh kita ambil. Jawapan lain yang boleh kita ambil? Apa? Kita tengok respon. Ada tak pelajar bagi respon? Percaya kepada bekalan untuk kehidupan. Maksudnya, dia juga jasad ini dikebumikan mengikut apa? Dia punya kedudukan. Lagi tinggi kedudukan, lagi banyaklah. Itu sebab Tutankhamun ni kan Fir'aun.
Itu sebab banyaklah dia punya harta ditanam bersama. Husna, kekayaan, good. Kehidupan selepas mati, Nurul Syafiqah, bekalan kehidupan, melambangkan kekayaan, good. Semua jawapan tu. Itu semua jawapan yang boleh kita ambil dan kita tulis di sini. Mengikut kedudukan mayat, kalau dia tinggi kedudukannya banyaklah harta bekalan, kekayaan dan sebagainya, dan lain-lain lah. Markah dia nak dua je, dia nak dua saja, jadi kita ambil dua sajalah. Okay, good. Soalan yang terakhir, mengapa piramid dianggap binaan yang menakjubkan? 3 markah. Ini soalan yang terakhir lah. Tadi cikgu dah jelaskan. Piramid ini dianggap binaan yang menakjubkan. Kenapa? Yang ini pada cikgu mungkin ramai yang akan hilang markah lah. Terutamanya pelajar yang galus boleh lulus. Dia mungkin tak jawab lah. Sebab ini analisis. Kenapa kita katakan mungkin kita nak tulis kenapa dia menakjubkan? Piramid itu yang pertama, cikgu bagi jawapan yang pertama. Jawapannya ialah piramid itu masih kekal sehingga hari ini. Itu kita nampak. Apa lagi jawapan lain yang boleh pelajar bagi? Baru satu, dia nak dua. Binaan yang menakjubkan. Dia nak menunjukkan apa piramid ini? Antara rakyat dengan pemerintah. Dia nak menunjukkan sikap apa? Antara Djoser dengan Imhotep. Kita nampak. Kerana wujudkan nilai apa? Kerja sama. Antara rakyat dan pemerintah. Mungkin kita nak katakan teknologi dia. Apa teknologi piramid pada waktu itu? Good. Good. Teknologi pada waktu itu mereka menggunakan batu bata tanpa sebarang alat. Itu sebab kita tengok menakjubkan. Okay, good. Okay. Dia kata struktur bangunan itu menunjukkan masyarakatnya kreatif. Kenapa dia tak buat piramid bulat? Dia buat bentuk segitiga. Nur Syafiqah dah. Okay. Good. Kita nampak lama kita di sini. Okay, Mesir Purba. Good. Rakyat kerjasama. Good. Alif. Dan kita nampak yang terakhir ini. Ini soalan bagaimana pemerintah membangun kawasan gurun menjadi kawasan pertanian. Cikgu dah sebut tadi. Zaman Hatshepsut. Mereka telah membina sistem pengairan yang hebat. Menggunakan sistem pengairan. Berapa panjang sistem pengairan itu pelajar boleh bagi contoh lah. Mungkin yang lain-lain itu pelajar boleh tengok lah. Ini sebab kejayaan ini mungkin kita boleh ambil pada jawapan tadi. Minta maaf cikgu lari sana, lari sini sikit. Sebab kita dah sampai kepada bahagian-bahagian akhir Mesir Purba dah lah. Okey, ini cikgu letak soalan dengan jawapan supaya pelajar nampak satu soalan percubaan tahun lepas. Okey. Apakah tugas Firaun? Mana-mana boleh ambil lah. Okey, pertama, apakah tanggungjawab golongan bangsawan? Cuba tengok skema. Semua. Itu tentang sistem tulisan. Yang ini kalau keluar mungkin ramai yang akan salah lah. Sistem tulisan dia hieroglif daripada pokok papyrus yang telah melahirkan apa? Ramai golongan-golongan juru tulis yang terlibat membantu kerajaan. Kita nampak kutipan cukai dan sebagainya. Okay, good. Mesir Purba ni cikgu rasa cukup kot. Nanti kalau pelajar rasa tak jelas,
boleh message cikgu dah. Okey?